Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam pembentangan ini, kami akan menerangkan tentang struktur dan cara kerja junction field effect transistor ataupun dikenali sebagai JFET. Seperti yang anda semua lihat, field effect transistor ataupun FET terdiri daripada dua jenis kumpulan utama, iaitu JFET dan MOSFET. Fokus utama kami pada hari ini adalah untuk menerangkan tentang JFET. FET terbahagi kepada dua jenis iaitu N-channel dan P-channel. Jadi, saya akan menerangkan tentang perbezaan antara dua jenis JFET ini, iaitu N-channel dan P-channel. Setiap JFET mempunyai 3 pin ataupun kaki, iaitu gate, drain dan source. Untuk mengaktifkan JFET jenis N-channel, pin negatif dari sumber elektrik perlulah disambungkan kepada pin G iaitu gate, manakala pin positif pula disambungkan kepada pin S iaitu source. Untuk mengaktifkan JFET jenis P-channel pula, pin positif bagi sumber elektrik perlulah disambungkan kepada pin gate, manakala pin negatif disambungkan kepada pin source. Saya akan menerangkan tentang simbol bagi JFET jenis N-channel dan P-channel. Seperti yang kita dapat lihat di sebelah kiri adalah simbol bagi JFET jenis N-channel. JFET jenis N-channel mempunyai simbol seperti yang di sebelah kiri ini. Anak panah yang berada di pin G ini akan menentukan sama ada JFET itu jenis N-channel ataupun P-channel. Seperti kita dapat lihat di sebelah kiri, untuk N-channel, anak panah yang berada di pin G ataupun gate menunjukkan ke arah dalam, maka ianya dikenali sebagai N-channel. Manakala di sebelah kanan pula, kita dapat lihat anak panah yang berada di pin G ataupun gate menunjukkan ke arah luar, maka ia menunjukkan bahawa JFET ini adalah jenis P-channel. Hai, saya Daha dan saya akan terangkan tentang apa sebenarnya fungsi JFET ni. Tujuan JFET ni sebenarnya untuk mengatur arus dalam sebuah litar menggunakan voltage. Seperti yang Syakir dah terangkan, JFET ni dia ada jenis N-type dan P-type. Untuk N-type, dia dihaskan untuk laluan elektron, manakala untuk P-type pula untuk laluan holes. Dan ruang di antara kotak kelabu tu itu dipanggil sebagai channel. Tak kisahlah dia N-type ke P-type, dia dipanggil sebagai channel. Kalau untuk N-type pula, tepi tu, yang kotak kelabu tu ataupun gate, dia mestilah P. Kalau untuk P-type, yang gate dia mestilah N. Ini agak menarik sikit ya. Jadi, apa jadi kalau N-type dan P-type ni bertemu, ianya akan berlaku pertukaran. Pertukaran di antara N-type yang mana N-type ni dipenuhi dengan elektron dan P-type ni pula dipenuhi dengan holes. Jadi, N-type ni, elektron ni, dia akan lompat ke holes. Dia akan masuk ke dalam holes. Dan apa jadi bila elektron ni lompat masuk holes, dia akan menghasilkan deletion region. Sebab apa? Dia tinggalkan positif dia dekat belakang dan elektron dia lompat ke dalam holes. So, kawasan tu, area tu dia akan dipanggil sebagai deletion region. Yang mana kawasan ni dia dah stabil kan. Dia dah jadi penebat. Dia dah tak alirkan sebarang arus elektrik. Jadi, apabila makin banyak holes, maka makin banyaklah bilangan elektron yang berpindah masuk ke holes. Jadi, makin bertambahlah bilangan deletion region ni. Dan sekarang kita tengok contoh, dan sekarang ni saya tengah menggunakan N-type. Sebagai contoh, gate tu sekarang ni tengah voltage dia kosong. Maka depletion region tu dia tak besar, dia tak tebal. Menyebabkan channel dekat tengah-tengah tu dia masih lapang, dia masih luas. So, current dekat dalam litar ni dia masih flowing dengan keadaan yang baik. Dia tak ada kacau, dia tak semakin perlahan ke. Walaupun dekat gate tu voltage dia kosong. Litar ni masih boleh dipakai.
Tapi apa jadi kalau saya letak voltage dekat dalam gate ni? Bila saya letak voltage, maka akan ada hole dekat kawasan P tersebut. Bila ada hole, macam saya kata tadi, elektron dalam channel tu akan masuk ke dalam P. Akan masuk daripada N tu, dia akan masuk ke dalam P. Dia akan masuk dalam hole, menghasilkan depletion region tu. Dia akan makin lama, makin tebal. Lagi tinggi voltage dekat gate, makin tebal lah depletion region tu. Dia makin tebal sampai dia makin sempit dekat channel tengah-tengah tu. Kat situ lah nampak. Dia makin kecil, dia makin sempit dan makin sikit je elektron yang boleh lepas. Dan kawasan ni kita dipanggil sebagai channel peak off. Jadi disebabkan itu, JFET ni digunakan dalam litar untuk mengawal current dalam litar dengan hanya kawal voltage pada gate. Baik, sekarang kita tengok apa bahan-bahan yang digunakan dalam buat JFET ni. Sekarang ni kita tengah guna N-type ni. Contoh sekarang ni tengah N-type. So tengah-tengah tu, yang petak tu kita panggil sebagai substrate. Okay, substrate. Dan N-type ni dia perlulah sejenis semiconductor. Contoh semiconductor yang mereka gunakan ialah seperti silicon carbide ataupun gallium arsenide. Kemudian mereka akan letak P-type impurity. Contoh bahan-bahan dia seperti aluminium ataupun boron. Dan mereka akan letak dekat kiri ataupun kanan ataupun kedua-duanya ataupun mengelilingi substrate tersebut. Dan make sure dekat tengah-tengah tu masih ada channel yang sambung di antara hujung ke hujung. Jadi kita melihat construction dan karakteristik di mana menunjukkan satu graf di mana paksi Y mempunyai ID dan paksi X kita ada positif VDS. VGS kita ada 4 nilai iaitu kosong, negatif 1, negatif 2 dan negatif 3. Kita dapat melihat apabila nilai kosong mempunyai graf yang paling tertinggi, manakala negatif 1 graf kurang daripada kosong dan selanjutnya sampai ke negatif 3 volt. Untuk linear region bergantung pada nilai VGS. Semakin negatif satu nilai VGS, semakin berkurang graf yang direkodkan. Manakala saturation region adalah nilai VGS yang mencapai satu tahap maksimum di dalam satu sirkuit. Untuk graf N-type, kita dapat melihat apabila satu nilai VGS mencapai satu nilai yang negatif iaitu negatif 2 volt, automatik suatu arus itu akan cut off. Jadi satu litar itu akan jadi terputus disebabkan dia mencapai satu tahap maksimum bagi sesuatu arus yang bergantung kepada nilai VGS tersebut. Untuk graf P-type pula, kita melihat sekiranya nilai VGS itu semakin positif atau semakin besar daripada kosong, maka ID kita akan berkurang. Untuk soalan ini kita hanya mencari ID, VDS dan VGC. So IDSS diberi 15 mA manakala VGS off adalah negatif 3 volt. So melihat sirkuit, kita boleh mencari IE. So IE equal to VEE tolak dengan VBE bahagikan RE. So IE kita sama dengan VEE adalah 10 volt, manakala VBE dia punya nilai adalah 0.7 volt dibahagikan dengan RE 3.6 kilo ohm. So selepas kita kira, kita dapat 2.58 mA. Selepas itu kita nak cari VD. VD sama dengan VDD tolak ID RD. Dekat sini IE sama dengan IS sama dengan ID, nilai dia. So kita masukkan nilai VDD adalah 20 volt tolak dengan ID 2.58 mA. Macam tadi kita dapat nilai dia. Didarabkan dengan RD adalah 4.7 kilo ohm. So kita kira, kita dapat 7.87 volt. Lepas itu VGS adalah equal to VGS off didarabkan dengan 1 tolak punca kuasa ID bahagikan dengan IDSS.
Lepas tu VGS sama dengan VGS off, dia diberi soalan negatif 3 volt, darabkan dengan 1 tolak ID kita tadi 2.58 mA. Manakala IDSS diberi dalam soalan adalah 15 mA. Selepas kita kira, kita dapat negatif 1.24 volt. Lepas itu kita nak cari VDS adalah negatif VGS sama dengan VS. So VDS sama dengan VD tolak VS. Manakala VDS sama dengan 7.87 volt dan VS kita tadi kita dapat 1.24. Lepas itu VDS kita dapat 6.63.